Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama dengan saya lagi, Cikgu Nutri dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Tajuk kita adalah Jom Cergas, Jom Santai dalam unit 9, Cergas Selalu. Standard pembelajaran, melakukan aktiviti fizikal berdasarkan konsep kecergasan. Hasil pembelajaran, melakukan aktiviti memanaskan badan yang khusus berdasarkan aktiviti fizikal yang akan dilakukan. Okey, sekarang kamu boleh buka buku tab Pendidikan Jasmani dan Kesihatan muka surat 59. Okey, ini adalah tajuk kita yang kita akan belajar pada hari ini ialah unit 9, Cergas Selalu. Okey, mari kita sama-sama membaca apa yang tertulis dalam buku kamu. Najmi, Chris, Tiang Wu dan Subas sentiasa menjaga kecergasan diri. Mereka selalu bersenam dan melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kecergasan diri. Mereka juga berazam untuk menjadi rakyat Malaysia yang sihat dan cergas. Kamu juga perlu memastikan diri kamu sentiasa cergas supaya dapat melakukan aktiviti fizikal dengan baiknya. Okey, ini adalah gambar yang ditunjukkan dalam buku kamu iaitu melakukan aktiviti riadah ataupun melakukan sukan pada setiap petang ini bermain bola sepak bersama dengan kawan-kawan. Okey, untuk melakukan aktiviti kecergasan, okey, kita hendaklah mesti melakukan aktiviti memanaskan badan. Okey, kita baca dulu apa yang terkandung dalam buku teks kamu, muka surat seterusnya. Jom cergas. Najmi dan rakan-rakan melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan latihan. Setelah melakukan aktiviti memanaskan badan, yang umum mereka melakukan aktiviti memanaskan badan yang khusus untuk permainan bola sepak. Okey. Ini adalah antara aktiviti memanaskan badan yang dilakukan oleh mereka. Okey, aktiviti memanaskan badan yang khusus. Okey, yang pertama kita mesti berlari pelbagai kelajuan. Ada lari laju, ada yang lari perlahan. Okey, kadang-kadang laju, kadang-kadang perlahan. Yang kedua, berlari melompat dengan aksi menanduk bola. Okey, ibarat kamu lompat tinggi-tinggi dan cuba tanduk bola walaupun bola tak ada. Cuba tanduk bola, itu adalah perumpamaan yang diberi untuk kita melakukan aktiviti memanaskan badan. Yang seterusnya, berlari perlahan dengan lutut tinggi. Okey, seperti yang dapat lihat dalam buku ni. Okey, angkat kaki tinggi sehingga paras dada lah boleh. Lepas tu seterusnya, berlari sambil melakukan aksi menyepak tanpa bola. Okey, kamu berlari macam kamu hendak menyepak bola tu. Okey, buat ayunan kaki kamu macam sepak bola, kiri dan kanan. Okey, lari berulang-alik. Berulang-alik, kiri kanan sampailah kamu rasa penat. Itu adalah aktiviti yang perlu dilakukan untuk memanaskan badan kita sebelum kita bermain permainan yang kita hendak bermain. Seperti yang diceritakan dalam buku ni adalah permainan bola sepak. Kadar nadi saya perlu mencapai 120 denyutan seminit selepas aktiviti memanaskan badan. Okey, itu maksud dia. Maknanya nadi mesti berdenyut dengan pantaslah berbanding dengan denyutan sebelum melakukan aktiviti ini. Saya berasa yakin melakukan aktiviti ini. Okey, kena yakinlah. Tak yakin macam mana kita nak berlari kan? Okey, kena yakin pada diri sendiri dapat melakukan aktiviti yang telah diarahkan oleh guru ataupun oleh coach kamu. Okey, sebelum kita melakukan aktiviti memanaskan badan, kita disarankan supaya kira kadar nadi
kamu sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Catatkan dalam jadual. Supaya apa? Supaya kita tahu nadi kita tidak melebihi had maksimum. Kalau melebihi had maksimum menyebabkan kita menjadi masalah lah kesihatan kita. Okey. Mungkin kadar nadi sebelum melakukan aktiviti mungkin dalam 90 denyutan. Okey. Tapi kadar nadi selepas aktiviti mungkin 120 denyutan. Maknanya lebih laju daripada sebelum aktiviti. Memang kena macam tu. Kalau bukan macam tu bermaksud ada masalah lah pada kesihatan kamu. Okey, tadi kita belajar tentang jom cergas. Sekarang ni kita masuk kepada jom santai. Okey, jom santai ni ialah lebih kurang untuk menyejukkan badan kita. Okey, setelah selesai melakukan latihan, Najmi dan rakan-rakan telah melakukan regagan statik sebagai aktiviti menyejukkan badan. Ikut aktiviti regangan yang dilakukan oleh Najmi dan rakan-rakan. Macam cikgu cerita tadi lah. Setelah kita melakukan aktiviti, kita mesti menyejukkan badan supaya badan kita tidak terasa sakit. Otot kita tidak terasa sakit selepas melakukan aktiviti lasak. Selepas kita bermain bola sepak tadi. Okey, ikut lakuan saya dan kira bersama-sama. Iaitu berlari perlahan-lahan atau berjalan. Regangan otot tricep. Ni tricep dia buat tarik yang macam tu, tak perlu berjalan, untuk statik kat sini, tarik saja kiri dan kanan. Lepas tu trapezius. Okey, regangan otot trapezius. Okey. Letak tangan kamu depan dan jatuhkan ataupun bongkokkan badan kamu dan kepala mesti bawah daripada lengan. Untuk apa? Untuk kita riliskan otot-otot kita yang telah kita guna sebelum tadi. Aktiviti regangan perlu dilakukan dalam tempoh 15 hingga 30 saat. Okey, itu adalah kajian yang dibuat oleh sumber stretching Bob Anderson pada tahun 2000. Okey, seterusnya kita mesti melakukan menyejukkan badan pada bahagian kaki pula. Okey, regangan otot gastrocnemius. Okey, otot pada otot belakang kaki lah. Okey, dengan apa kita menolak dinding. Menolak dinding, pastikan kaki kedua kamu ni rapat di lantai. Tak boleh jinjing, mana rapat kat atas, di lantai. Jarak sikit, tolak dinding. Tolak dinding, kita akan terasa tegang kat sini. Okey, seterusnya. Regangan otot hamstring. Ni, bawah paha ni adalah otot hamstring. Melakukan aktiviti menyejukkan badan penting untuk mengelakkan kelesuan otot supaya kita tidak sakit lah. Lepas tu, regangan otot quadricep. Okey, tarik kaki kamu baring, mengiring dan tarik belakang. Quadricep ni di depan otot depan kita. Harap akan faham lah kenapa orang melakukan aktiviti menyejukkan badan supaya kita tidak merasa kesakitan selepas kita bersukan tadi. Okey, perbezaan antara memanaskan badan dengan aktiviti menyejukkan badan iaitu, okey, tengok sini, aktiviti memanaskan badan, aktiviti menyejukkan badan. Okey, aktiviti memanaskan badan dilakukan sebelum melakukan aktiviti, tetapi menyejukkan badan dilakukan selepas melakukan aktiviti. Terbalik. Okey. Aktiviti memanaskan badan dilakukan dengan intensiti yang tinggi. Yang ni dilakukan dengan intensiti yang rendah. Okey, memanaskan badan meningkatkan kadar nadi. Okey, daripada 90 tadi pergi kepada 120. Ini menurunkan kadar nadi daripada 120 mungkin turun ke 90 balik ataupun 100 macam tu, ataupun lebih rendah lagi, lebih kurang macam itulah. Dan seterusnya, meningkatkan suhu badan untuk memanaskan badan, supaya kita cepat berpeluh. Yang ini menurunkan suhu badan, bagi rendah sikit suhu badan kita, relax sahaja. Okey, seterusnya, secara umumnya dehidrasi akan menyebabkan darah menjadi lebih pekat dan jantung perlu bekerja dengan lebih kuat untuk membawa darah yang beroksigen ke otot-otot. Hal ini akan menyebabkan kadar nadi dan suhu badan meningkat.
pada peringkat ini kita akan mengalami keletihan atau kelesuan dan menyebabkan prestasi menurun semasa melakukan aktiviti fizikal. Sebab itulah apabila kita bermain bola ataupun sukan lasak, dalam tempoh masa yang panjang kita akan jadi kepenatan sebab kita menggunakan tenaga yang banyak. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan penjelasan yang telah cikgu berikan tadi. Dengan ini berakhirlah kelas kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.